Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, di sinilah kerusi UMNO dipecat. Ulang tahun UMNO yang paling suram. Tun Mahathir bakal jadi Ketua Umum Perikatan Nasional. Nama besar akan sertai Perikatan Nasional. Pengarah dan pelakon Datuk Hans Isaac berkata, orang ramai tidak perlu menghakimi filem Anwar, The Untold Story, sebaliknya menghayati mesej yang diperjuangkan oleh tokoh reformasi negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau kagum dengan semangat juang ditonjolkan watak Anwar dalam filem tersebut, sekaligus akuinya ia mampu menarik minat anak muda untuk mengetahui derita apa yang dialami Anwar tetapi tidak diceritakan kepada umum. Katanya, anda tidak perlu judge filem ini, tapi nilai cerita dan mesej yang ada dalam filem itu dan perjuangan beliau. Anda perlu faham dari apa yang dialami oleh beliau 25 tahun dahulu dan hari ini menjadi PM ke-10 Malaysia, ia tidak mudah. Perjalanan penuh liku Anwar sepanjang perjuangannya sebelum menjadi Perdana Menteri berjaya difilemkan dalam karya Anwar The Untold Story yang ditayang secara pratonton kemarin. Hans berkata filem biopik Anwar merupakan sebuah filem yang genrenya amat berbeza berbanding naskah lain yang menebusi pawagam Malaysia selama ini. Katanya, filem Anwar berbeza daripada filem yang selalu ada di pawagam kita. Sebab ini, kisah biografi seorang ahli politik yang dah lama di negara kita dan hidup beliau tidak sama seperti orang biasa apa yang beliau alami. Dan kepada rakyat Malaysia yang lebih muda, mereka tidak tahu perjuangan beliau sebelum menjadi Perdana Menteri. Mungkin mereka boleh nilai dalam filem ini. Hans berkata walaupun ada kritikan yang membandingkan karya tersebut dengan hasil tangan pengarah filem tempatan lain, apa yang utama adalah mesej yang cuba disampaikan. Beliau turut berpendapat filem tersebut sebagai medan terbaik untuk anak muda mendalami kepayahan seorang Perdana Menteri sebelum diangkat mengetuai negara. Di sinilah kerusi saya duduk sebelah Mahathir waktu dipecat 25 tahun dahulu. Selepas beberapa kali mengadakan mesyuarat di Ibu Pejabat UMNO, itulah kata dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akhirnya berpeluang menjejakkan kaki ke tingkat 39 bangunan itu malam tadi. Ia adalah lokasi terakhir beliau berada di bangunan itu sebagai timbalan Presiden UMNO, kira-kira 25 tahun dahulu sebelum dipecat daripada parti oleh Presiden ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Anwar secara bernostalgia memegang kerusi yang menjadi tempat duduknya ketika itu, iaitu di sebelah Dr. Mahathir. Menurut Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Fajri Dusuki, Anwar dibawa melawat ke ruang tersebut oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum mesyuarat Majlis Pimpinan Kerajaan Perpaduan Malaysia malam tadi. Ahmad Zahid merupakan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO ketika Anwar dipecat daripada parti. Melalui foto yang dikongsi, kelihatan Anwar dan Ahmad Zahid ketawa mengenang peristiwa yang telah lama berlaku. Ashraf berkata siapa sangka selepas 25 tahun beliau kembali semula ke bilik mesyuarat MKT UMNO, tetapi kali ini selaku Perdana Menteri Malaysia. Demikianlah putaran roda-roda kehidupan yang ada ketikanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Sebab itulah ketika berada di atas, jangan sesekali angkuh dan sombong sehingga lupa daratan kerana tidak selamanya kita kekal pada kedudukan itu. Anwar dipecat daripada UMNO pada 2 September 1998 dan ketika itu beliau turut memegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dr. Mahathir mengumumkan keputusan itu kira-kira pukul 1 pagi selepas Majlis Kerja Tertinggi UMNO bermesyuarat selama hampir 4 jam di Menara Dato' On. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meminta pengundi Melayu untuk mengundi calon Melayu terbaik pada pilihan raya negeri akan datang untuk mendirikan kerajaan yang bebas rasuah dan penjenayah. Ramai orang Melayu sekarang memakai tanjak sebagai cara untuk menunjuk kemelayuan mereka. Sikap berbangga dengan bangsa memang baik. Alangkah baiknya jika selain tanjak, orang Melayu juga berbangga dengan mengundi dalam pilihan raya bagi calon Melayu yang terbaik supaya kerajaan yang akan didirikan oleh calon-calon yang menang dapat mendirikan kerajaan juga yang baik. Mahathir mahu menganjurkan Perhimpunan Proklamasi Orang Melayu tetapi kemudian mendakwa rancangan itu disekat pihak berkuasa selepas 4 kali pembatalan tempahan lokasi penganjurannya. Bagaimanapun, Mahathir tidak mendedahkan sebarang bukti mengenai dakwaan wujudnya campur tangan pihak kerajaan berkaitan perkara itu. Seterusnya, bekas ahli Parlimen Langkawi itu menggerakkan kempen proklamasi orang Melayu secara dalam talian. Sekretariat pergerakan itu dilaporkan berkata kempen dalam talian tersebut bertujuan memberi kesedaran kepada orang Melayu tentang agenda pergerakan itu untuk bangsa dan negara. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan beberapa pimpinan
Parti itu selanjutnya dilaporkan tampil menyatakan sokongan terhadap proklamasi orang Melayu. Sementara itu, Mahathir berkata mengundi selepas menerima sogokan tidak menunjukkan kemelayuan. Katanya tidak mengundi atau mengundi kerana sogokan tidak menunjukkan kemelayuan yang boleh dibanggakan kerana hasilnya ialah pemerintahan oleh perasuah dan penjenayah. Pakailah tanjak tetapi undilah dan menentukan kemenangan bagi Melayu yang kuat kemelayuannya mereka dan mampu mendirikan kerajaan yang boleh kita bangga dengannya. UMNO yang pernah dianggap kebal dan tidak terkalahkan sebelum pilihan raya umum ke-14 akan menyambut ulang tahunnya ke-77. Pada PRU November tahun lalu, di bawah teraju presidennya Ahmad Zahid Hamidi, UMNO mengalami kekalahan terbesar dalam sejarahnya. Parti itu hanya mampu menang di 26 kerusi parlimen selepas tersungkur akibat beri badai gelombang hijau gabungan PAS Bersatu dalam Perikatan Nasional sehingga menenggelamkan ramai pimpinan UMNO. Perikatan Nasional kini dianggap sebagai pilihan pengundi Melayu yang dikatakan semakin kecewa dengan UMNO kerana dakwaan rasuahnya. Di sebalik keadaan yang tidak menguntungkan ini, Zahid berjaya memastikan UMNO dan kedudukan politiknya tetap utuh selepas memeterai perjanjian dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan persekutuan. Semasa Perhimpunan Agung UMNO pada Januari tahun ini, perwakilan yang bersidang telah membangkitkan kebimbangan mengenai masa depan UMNO dan menggesem kepimpinan menangani isu terhakisnya keyakinan orang ramai terhadap parti itu. Antaranya ialah Ketua Pemuda UMNO Rauf Fazli Muhammad Kamal yang berkata keputusan pilihan raya umum menunjukkan orang Melayu di kawasan luar bandar meninggalkan parti itu. Katanya suka atau tidak, kita bukan parti Melayu dengan kemenangan kerusi terbanyak. Yang di luar bandar sudah mula menolak kita dan yang di bandar sudah lama meninggalkan kita. UMNO mesti segera sedar ramai orang Melayu di luar sana yang sudah membayangkan masa depan mereka tanpa UMNO. Ramai orang Melayu yang semakin percaya bahawa mereka tidak perlukan UMNO untuk mewakili mereka. Perkara ini jika tidak diberikan perhatian serius dan jujur akan memberikan kesan sangat buruk kepada UMNO. Semalam dalam satu lagi perubahan politik yang pelik, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke melahirkan harapan supaya UMNO akan menang besar pada pilihan raya negeri akan datang. Mei lalu sepenuh ulang tahun ke-76 UMNO dan sebelum hancurnya dalam pilihan raya negara 6 bulan kemudian, Zahid dalam mesej pada ahli UMNO menegaskan parti itu masih relevan. Ahli Parlimen Petaling Jaya, Lee Chen Chung secara sinis mengucapkan tahniah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung kepimpinannya dalam Perikatan Nasional. Katanya tahniah kepada Mahathir kerana beliau telah pun menjadi Ketua Umum kepada Perikatan Nasional. Presiden PAS Abdullah Hadi Awang menandatangani proklamasi orang Melayu bersama Mahathir. Kini Faizal Timbalan Presiden Bersatu sebagai pimpinan kanan Bersatu pula mendukung pernyataan beliau. Jelas bahawa pengaruh PAS dan Bersatu dilihat semakin merosot sehingga perlu bergantung kepada kekuatan Mahathir. Pemimpin PKR itu mengulas tindakan beberapa pimpinan PAS yang menandatangani proklamasi orang Melayu yang digerakkan Mahathir. PAS kini telah mendedahkan terdapat nama-nama besar yang akan menyertai Perikatan Nasional selepas ini. Melalui naib presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, bagaimanapun tidak memperincikan latar belakang individu yang dimaksudkan itu. InsyaAllah ada dan kita akan menyusun gelombang ini insyaAllah untuk seluruh negara. Antara nama-nama besar yang... Tak boleh lah, kalau tidak tak surprise pula. Dia benda ni kena ada surprise. Sementara itu, mengenai agihan kerusi dalam pilihan raya negeri, beliau yang juga Menteri Besar Terengganu berkata ia belum selesai diagihkan lagi. Kita libat urus bersama dengan negeri-negeri telah dilakukan dan tinggal lagi ialah semua kepimpinan tertinggi parti daripada Bersatu, PAS dan gerakan ini akan sit down balik. Ya, buat masa ini oleh kerana kita baru menyambut Hari Raya, kita beri ruanglah kepada semua kalangan pimpinan untuk terlibat dalam aktiviti raya dahulu. Dan kita akan cari ruang waktu yang sesuai yang terdekat ini untuk kita duduk dan bincang for once and for all keseluruhan kursi. Dalam perkembangan semasa, Ahmad Samsuri berkata, beliau juga menyerahkan kepada kepimpinan tertinggi parti bagi menentukan kursi DUN yang bakal ditandingi dalam PRN tidak lama lagi. Jelasnya, beliau sendiri tidak dapat memastikan sama ada akan kekal bertanding di kursi DUN yang sama. Saya serah kepada kepimpinan tertinggi lah kedudukan kursi Rorendang. Ini bukan hak saya untuk saya buat keputusan walaupun saya naik presiden. Maknanya kita feeling je lah letak mana-mana pun. Apa-apa jua yang ditentukan oleh kepimpinan tertinggi, setiap penggerak parti ataupun mana-mana tahap kepimpinan pun haruslah mengikut keputusan parti, keputusan jemaah. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.